Kesejahteraan Psikologi Tabung Haji 2021. Objektif utama dalam kajian ini mengukur tahap kesejahteraan psikologi warga tabung haji, indikator kepada keberkesanan inisiatif yang telah dilaksanakan, asas dalam pelaksanaan program pembangunan, pencegahan dan intervensi. Keputusan Indeks Kesejahteraan Psikologi Warga Tabung Haji 2021 adalah meningkat berbanding kajian pada tahun 2019. Keputusan Indeks Warga Tabung Haji pada tahun 2019 adalah 7.25, manakala pada tahun 2021 adalah 7.63 pada skala sederhana. Peningkatan indeks sebanyak 5% walaupun ketika dunia mengalami krisis COVID-19. Bersama kajian ini, terdapat dua lagi kajian iaitu ujian saringan minda sihat dan kajian impak pandemik. 6.46% menunjukkan tahap kebimbangan yang teruk. 32% terkesan kehidupan seharian berpunca daripada COVID-19. Secara keseluruhannya, indeks komposit kesejahteraan psikologi warga tabung haji meningkat. Pandemik COVID-19 mempengaruhi tahap kebimbangan dan kehidupan seharian warga tabung haji. Bagi memastikan keputusan indeks kesejahteraan psikologi warga tabung haji terus kekal dan bertambah baik pada masa akan datang, sambutan bulan kaunseling diadakan untuk memberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental psikologi di dalam kehidupan seharian. Ianya menjadi lebih penting dengan cabaran COVID-19 yang dihadapi sejak tahun lepas. Situasi pandemik COVID-19 di seluruh dunia memberikan impak yang amat besar pada kesihatan mental setiap individu dan masyarakat di Malaysia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan di seluruh dunia terdapat lebih 703,000 kes kematian membunuh diri setiap tahun, dengan purata satu kejadian bunuh diri setiap 40 saat. Sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di Malaysia antara Januari hingga Julai tahun 2021, iaitu peningkatan 143% berbanding tempoh sama tahun lalu. Kita perlu bersama membantu untuk menangani dan mengambil tahu langkah yang sepatutnya. Anda boleh mendapatkan maklumat dan pengetahuan sepanjang sambutan bulan kaunseling tabung haji 2021. Jom! Aktiviti-aktiviti bulan kaunseling tabung haji pada tahun ini adalah Apa Kata Pakar, Talkathon, Cik-Cik Career Booster, Tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Jom kita sama-sama kita mulakan sesi pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya kasihi, yang saya hormati semua pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji, pengurusan Jabatan Modal Insan, pengurusan Jabatan Perkhidmatan Deposit dan Operasi, semua rakan pembimbing akrab Lembaga Tabung Haji, semua warga tabung haji yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini merupakan program yang pertama untuk sambutan bulan kaunseling tabung haji pada tahun 2021. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengar perkongsian daripada salah seorang penceramah kita pada pagi ini yang akan membincangkan berkaitan dengan apa kata pakar evolusi kesihatan mental pre dan post PKP. InsyaAllah sesi pada pagi ini akan dikendalikan oleh yang tidak asing lagi di Lembaga Tabung Haji. Kalau timbulnya nanti, keluarnya nanti moderator kita, mesti semua anak buahnya akan bersorak kan, sebab famousnya. Okey, insyaAllah pada pagi ini insyaAllah sesi akan dikendalikan oleh Tuan Haji Khairuddin Ahmad, Pengarah Wilayah Tengah, merangkap rakan pembimbing
Akrab Lembaga Tabung Haji. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji hari ini? Alhamdulillah, sihat adanya. Terima kasih. Alhamdulillah, segak orang di Putrajaya ni. Amin. Sihat Putrajaya semua keadaan okey? Alhamdulillah, tenang dan harmoni. Subhanallah. Okey, Tuan Haji, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkanlah sesi pada pagi ini pada Tuan Haji untuk meneruskan sesi pertama. Dipersilakan Tuan Haji. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Haji Muhammad Hanif yang telah memulakan bicaranya tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua barisan pengurusan kanan tabung haji, pengurusan Jabatan Modal Insan, pengurusan Jabatan Khidmat Pembelajaran Operasi, di semua pejabat cawangan di tabung haji, rakan-rakan pembimbing akrab tabung haji, dan semua warga tabung haji yang bersama-sama pada pagi ini. Untuk makluman semua, pagi ini kita bersiaran di YouTube channel TH Driving Carriers, dan saya harapkan semuanya dapat mengikutinya dengan baik dan harapnya semua dapat dimanfaatkan perjumpaan ataupun pertemuan kita pada pagi ini. Untuk makluman semua, pengisian pagi ini merupakan satu aktiviti sempena sambutan bulan kaunseling Tabung Haji 2021 yang mana telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Puan Rahayu Kamrudin, Head Center of Expertise Jabatan Modal Insan pada hari semalam 4 Oktober 2021 dengan temanya Harungi Bersama. Untuk itu, kita seharusnya melihat bahawa peluang untuk kita melalui mengharungi bersama dalam tempoh bulan kaunseling ni yang bermula pada 4 sehingga 29 ni adalah tak lain tak bukan untuk memberi pendahan dan kesedaran kepada warga tabung haji semua, warga tabung haji yang dikasihi, keluarga tabung haji yang disayangi tentang kepentingan kesihatan mental dan juga psikologi di dalam kehidupan seharian. Apatah lagi telah kita melalui situasi-situasi genting, cabaran COVID-19, dan insya-Allah kita akan dapat mengatasinya. Dan untuk itu kita akan bersama dalam sesi pada pagi ini apa kata pakar, iaitu evolusi kesihatan mental pre and post PKP. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan pakar lah. Ini betul-betul pakar. Kalau misalnya kata disebut namanya memang pun popular lah, ya. Itu Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, iaitu pakar psikiatrik daripada Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta, Kedah. InsyaAllah saya rasa clear dah, Doktor. Alhamdulillah, Doktor. Apa khabar, Doktor? Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Kita pakar kita ni sihat. InsyaAllah kita semua sihat, mendapat nasihat, lagi bertambah sihat. Jadi sedikit biodata untuk Doktor lah ya. Saya ni kalau misalnya kata nak bercerita mengenai latar belakang penglibatan Doktor dalam bidang perubatan ni, masya-Allah, penuh ni, ada berapa muka surat saya nak bacakan ni, tapi sesungguhnya apa jua ilmu yang Doktor ada, insya-Allah kita memberi pada kita memberi pada orang, insya-Allah kita akan dapat manfaatnya, insya-Allah, Doktor. Saya ringkasnya, Dr. Ahmad Rustam ni merupakan berasal daripada Palong, Negeri Sembilan, orang negeri, dan beliau memulakan pengajiannya bidang jazad perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pelajarannya di bidang master dan secretary daripada Universiti Sains Malaysia pada Jun 2014. Lepas tu banyak lagi dia punya pengalaman-pengalaman ni, pernah berkhidmat di Hospital Melaka, Hospital Kuala Nerang, Hospital Bahagia Ulu Kinta, Hospital Tunku Jaafar Seremban dan Hospital Pulau Pinang. Alhamdulillah, tahniah. Dan untuk pencapaian dan juga sumbangan beliau ni, saya tertarik dengan satu ni, dia sebagai selected to be the President of Early Career Psychiatrist Malaysia. Alhamdulillah, tahniah, Doktor. Kemudian founder of Laman Minda. Alhamdulillah. Jadi kalau saya nak katakan sebagai kita bercakap berkenaan dengan evolusi kesihatan mental pre and post PKP ni, tak salah orang lah. Dan insya-Allah dengan ada pengalaman yang Doktor ada, kami ni bersama-sama dengan tim daripada Lembaga Tabung Haji, keluarga Tabung Haji, mengalu-alukan penerangan, pencerahan daripada yang bagi Doktor supaya kami dapat manfaatnya, dan saya selaku juga sebahagian daripada rakan-rakan pembimbing akrab Tabung Haji, insya-Allah kami akan manfaatkan masa yang ada, manfaatkan ilmu yang ada. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Dr. Rustam, dan saya difahamkan dia bagi masa 1 jam lebih-lebih
Tak kisahlah lebih berapa tu. Jadi saya dengan rasa sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Doktor untuk memulakan bicara pada pagi ini berkaitan dengan evolusi kesihatan mental pre and post PKP. Dengan segala hormatnya dipersilakan Doktor. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Tuan Moderator, Tuan Haji Khairuddin Ahmad selaku moderator kita pada pagi ini dan juga pengarah wilayah tengah ya. Dan moderator kita yang kedua Tuan Haji Hanif yang menjalankan tugasan di backstage. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita akan berkongsi satu benda yang mudah-mudah saja. Saya tak naklah bagi tuan-tuan dan puan pening-pening pagi-pagi ini. Lagipun saya ada sejam je. Jadi kalau cakap benda yang terlalu teknikal nanti tuan-tuan dan puan jadi keliru dan sebagainya. Itu tak sempat pula nak memperbetulkan apa-apa sahaja salah faham. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan berkongsi benda yang bagi saya yang ringan-ringan. Yang insyaAllah bukan sebenarnya tujuannya bukan sekadar untuk diri kita yang mendengar saja, tetapi yang penting sekali sebab kita ni menjaga ramai orang. Maksudnya menjaga ramai orang tu, kita ada ramai yang orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kehidupan kita. Kita ada rakan-rakan, kita ada ahli keluarga, kita ada pasangan, kita ada anak-anak dan sebagainya. Dan itu yang kita nak kena tengok sama-sama. Dan tadi saya tertarik dengan statistik yang ditunjukkan dalam video tadi di mana indeks kesejahteraan warga tabung haji meningkat semasa PKP. Salah satunya kerana katanya sebab working from home. Tapi tuan-tuan dan puan, menariknya ialah working from home adalah salah satu stresor ataupun salah satu punca kepada peningkatan masalah sosial, punca kepada peningkatan masalah emosi dan psikologi di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Kerana apa? Umumnya kita boleh katakan bahawa working from home bukanlah satu suasana ataupun satu kondisi yang bagus untuk kita semua most of the time. Dan bila indeks kesejahteraan orang-orang di tabung haji meningkat tu maksudnya apa? Maksudnya bagi saya apa yang saya nampak adalah keluarga tuan-tuan dan puan, rumah tuan-tuan dan rumah tangga tuan-tuan dan puan-puan sekalian bukanlah punca stresor tuan-tuan dan puan, bukan punca stres kepada tuan-tuan dan puan, dia adalah punca kepada kesejahteraan. Sebab kajian berdasarkan kajian for the past 1.5 years berkaitan tentang indeks kesejahteraan mental masyarakat Malaysia dan juga seluruh dunia, ada beberapa perkara yang meningkat secara mendadak, iaitu satunya adalah incidents domestic violence ataupun keganasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh tekanan yang berlaku di antara pasangan. Sebab ramai di kalangan pasangan di luar sana sebenarnya mereka ni berjumpa ni sekadar berjumpa. Maksudnya mereka lebih selesa untuk tidak duduk bersama, mereka selesa cuma jumpa waktu malam saja, sekejap saja, sejam 2 jam tidur dan esok pergi kerja balik dan sebagainya. Mereka punya indeks kesejahteraan mereka berada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Sebab itulah berlakunya banyak kes-kes domestic violence. Pertama ni ialah kerana rumah tangga tersebut ataupun dalam konteks hubungan dalam rumah tangga tersebut sebenarnya sudah pun panas sejak sekian lama, tetapi diselamatkan oleh kerana semua orang tak ada dalam rumah pada kebanyakan masa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu-isu yang berkaitan dengan kehilangan kerja, kehilangan pendapatan dan sebagainya yang banyak berlaku di kalangan mungkin ahli keluarga kita juga dan juga masyarakat kita di luar sana yang juga menyumbang kepada masalah dalam rumah tangga tersebut. Yang ketiga adalah working from home itu sendiri sebenarnya menjadi punca kepada masalah kepada kebanyakan pekerja-pekerja dan juga majikan di luar sana. Termasuklah kalau kita tengok dalam sektor kerajaan pun di kalangan guru-guru contohnya. Mereka walaupun kita kata dia mengajar daripada rumah nampak lebih mudah, tetapi mengajar daripada rumah sebenarnya lebih susah berbanding daripada mengajar di sekolah. Sebab mengajar di rumah maksudnya mereka terpaksa juga menanggung tanggungjawab yang lain dan juga memastikan pula anak murid tu mampu untuk menerima apa yang dia ajar dan sebagainya. Dan yang keempat, faktor yang mengakibatkan masalah kesejahteraan mental ataupun emosi masyarakat kita pada zaman PKP ini adalah berkaitan dengan PDPR. Tuan-tuan dan puan, PDPR ni kita tahu bahawa bukanlah mudah untuk kita sebagai ibu bapa untuk mengajar anak-anak kita yang belajar daripada rumah. Walaupun cerita dia ialah nak mengajar budak dia satu je pun ataupun nak mengajar budak tingkatan satu je pun, tetapi satu dan tingkatan satu pun memang seksanya bukan main. So nak kena baca buku teks dia orang baru faham. Walaupun kita dah belajar tinggi pun terpaksa kita patah balik, baca balik, tengok balik sistem dan sebagainya. Itu pun sangat memeningkan. Dan sebenarnya itu adalah salah satu punca utama kepada masalah emosi dan psikologi di kalangan wanita
yang dijalankan bukan di Malaysia saja tetapi sampai ke US pun, yang menunjukkan bahawa PDPR, homeschool ataupun sekolah dari rumah ni meningkatkan masalah di kalangan wanita sehingga 45%, almost 50%, 50%. Manakala lelaki dia tak terkesan sangat, dia around 40% je. Mungkin tuan-tuan dan puan tahulah kenapa orang lelaki ni tak terkesan dengan PDPR, mungkin sebab dia tak ambil tahu langsung. Sebab tu dia tak terkesan. Mak-mak ni memang risau anak tak buat kerja sekolah, anak lambat buat kerja sekolah, anak asyik main game, anak tak tumpukan perhatian pada kelas dan sebagainya, semua pun memeningkan kepala mak-mak, tetapi ayah buat tak tahu dia. So kajian ni bukan kat Malaysia saja, everywhere dalam dunia ni kajian lebih kurang sama je dia punya dapatan dia. Okay, so bila kita bercakap tentang emosi, bila kita bercakap tentang kesihatan mental tuan-tuan, ia adalah satu status keadaan manusia yang mana apabila kita mempunyai kesihatan mental yang sihat, emosi yang sihat dan psikologi yang sihat, kita mempunyai keupayaan untuk mengenal pasti keupayaan diri kita sendiri. Sebab ramai orang tak kenal pun kekuatan dia, tak kenal pun kelemahan dia. Tetapi jika kita ada psikologi emosi yang sihat, kita akan mampu mengenal pasti apakah keupayaan diri kita. Nombor dua adalah kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah ataupun stres-stres yang berlaku dalam kehidupan kita, yang ringan-ringan, yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudah, yang tak memerlukan penyelesaian jangka panjang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mempunyai keupayaan untuk bekerja secara produktif dan juga mempunyai keberhasilan yang tinggi. Dan yang keempat, dia mampu untuk menyumbang kepada komuniti dia. So 4 tanda aras untuk kesihatan mental ni adalah sangat penting. Mampu untuk mengenal pasti keupayaan diri, mampu untuk menghadapi stres-stres dalam kehidupan, mampu untuk menghasilkan kerja yang produktif dan juga keberhasilan yang tinggi, dan yang keempat ialah mampu untuk memberikan sesuatu kepada komunitinya. Jadi kalau kita dah fulfill ataupun kita penuhi 4 kriteria ni tuan-tuan, insya-Allah kita punya emosi, psikologi kita stabil lah tu. Tetapi bukanlah bermaksud kalau kita tak mampu nak menyumbang apa-apa kat komuniti kita sebagai, maksudnya kita punya mental dah koyak ke dan sebagainya, tak juga. Mainly bila kita cakap tentang konteks kesihatan mental, dia ada 4 komponen tersebut. Sebab kesihatan mental ni tuan-puan, emosi, psikologi ni, dia bukan berdasarkan satu individu tersebut saja. So impactnya adalah kepada semua orang, yang mana bila cakap tentang kesihatan mental, kita kena bercakap dalam konteks lingkungan sosial orang tersebut. Dia tak boleh bercakap tentang satu orang saja. Kalau kita bercakap tentang kemanis, darah tinggi, sakit jantung sebagainya, kita cakap pasal individu. Tetapi bila kita bercakap tentang isu emosi, kesihatan mental, psikologi ni, kita kena bercakap tentang lingkungan sosial. Maksudnya jika seseorang daripada kita ada masalah kesihatan mental, bukan kita cakap pasal dia saja, kita kena cakap pasal anak dia, pasangan dia, suami dia ke, isteri dia ke, mak ayah dia ke, ataupun sesiapa yang tinggal bersama dengan dia, rakan sekerja dia dan sebagainya. So itu adalah konteks kesihatan mental yang kita kena faham. Dia, sebab itulah sebelum tahun 2020, sebelum COVID ni datang tuan-tuan kan, memang WHO, World Health Organization menjangkakan by 2020, maksudnya tahun lepas, masalah kemurungan saja, penyakit mental ni ada berpuluh-puluh jenis. Masalah kemurungan saja akan menjadi beban penyakit kedua terbesar selepas masalah jantung. Masalah jantung, isu dia adalah bebanan dari segi kewangan untuk belanja untuk buat pembelahan dan sebagainya. Tetapi masalah kemurungan pula, dia bukan masalah bebanan keuangan dari sudut nak ubati penyakit tersebut, impact yang lain yang diakibatkan oleh penyakit tersebut. Maksudnya contoh, jika seseorang ada masalah kemurungan, satu, dia tak boleh function, tak boleh produktif, tak mampu menghasilkan keberhasilan yang baik. Nombor dua, dia akan memberikan impact dalam konteks tempat kerjanya, sebab kerjanya akan ditanggung oleh orang lain yang terpaksa melakukan kerja double dan sebagainya. Yang ketiga adalah di rumah akan ada orang yang akan kehilangan kerja ataupun hilang pendapatan atau kurang pendapatan diakibatkan perlu menjaga mereka. Yang keempat adalah satu keluarga itu sendiri akan terkesan diakibatkan kehilangan pendapatan dan sebagainya. So kerana itulah dari sudut penyakit mental ni tuan, impact dia bukan sekadar satu masalah pada satu individu, tetapi banyak cerita dia. So even dalam agama kita pun Islam, Nabi yang kita duk baca, doa yang kita duk baca di sepanjang pandemik ni berkaitan dengan tentang wabak dan sebagainya, dia termasuk konteks penyakit mental, sakit mental itu sendiri. Sebab apa? Impact sakit mental tu dia sangat besar. Dia boleh jadi wabak juga dalam masyarakat. Dia boleh jadi masalah kepada semua orang juga. Dia boleh jadi wabak ke dalam keluarga tersebut. Sebab itulah penyakit mental ni adalah satu penyakit yang sangat dikatakan. Selain daripada wabak, kusta dan sebagainya, yang mana penyakit-penyakit yang disebut tu semua penyakit berjangkit kan. Jadi
penyakit mental itu sendiri sebenarnya ada satu bebanan bukan pada si individu itu sendiri tetapi semua orang yang berada berdekatan dengannya. Sebab itulah bila kita cakap tentang kesihatan mental, penyakit mental, emosi dan psikologi ni, kita kena cakap, bukan cakap untuk pada orang itu saja, kita kena cakap dengan banyak orang juga. So, dalam konteks pandemik ni tuan, kita kena kembali kepada fokus kita ialah pandemik ini ataupun PKP ini atau COVID-19 ni. Alhamdulillah, bermasa ni kita nampak macam ada sinar di hujung terowong, di mana kes pun dah mula menurun dan sebagainya. InsyaAllah bila kita dah sampai tahap endemik tu, kita tak perlu risau sangat. Sebab bila cakap tentang sesuatu wabak dah jadi endemik tu, insyaAllah dari sudut impact kepada komplikasi penyakit yang teruk tu, insyaAllah tak ada. Mungkin ada kes-kes kematian di sana di sini diakibatkan oleh komplikasi yang berbeza, tetapi umumnya kita akan jadi macam influenza saja. Contoh macam tuan-tuan nak pergi Singapura ke nak pergi Thailand ke nak pergi mana-mana, pergi overseas dan sebagainya, kena cucuk influenza setiap tahun, itulah cerita dia nanti. Macam kami dekat hospital pun influenza tu ada pilihan. Every year kita boleh ambil influenza jab. So COVID pun mungkin KIV mungkin perlu macam tu juga. Tapi umumnya begitulah cerita dia bila kita cakap tentang wabak. So dalam konteks pandemik ataupun dalam konteks PKP ni depan, cerita dia kita ada 3 fasa. Fasa pertama kita panggil sebagai fasa pre-disaster ataupun pra-disaster ataupun pra-bencana. Fasa kedua adalah fasa yang kita panggil sebagai the honeymoon and disillusionment. Honeymoon and disillusionment. Fasa bulan madu dan juga fasa sakit hati. Yang ketiga adalah fasa pembinaan semula ataupun reconstruction. So dalam konteks pre-disaster tuan-tuan, pre-disaster di Malaysia bermula pada tempoh wabak mula sampai kat kita dari Singapura. Kalau tuan-tuan dan puan ingat lagi, kes-kes yang pertama yang sampai dekat Malaysia adalah kes-kes import daripada pelancong Cina yang masuk melalui Singapura dan masuk ke Malaysia, dan juga ada rakyat Malaysia yang pergi ke China untuk bisnes dan balik dan juga dapat kes ke sini kan. Itu adalah kita panggil sebagai pra-disaster ataupun pra-bencana, di mana kat situ lebih kepada tanda amaran ataupun ancaman, tetapi umumnya orang tak nampak sangat kerisauan dia. Kita ingat lagi pada ketika itu masih lagi kita macam kata, oh tak mungkin kot sampai kat Malaysia kot. Alah mungkin kita boleh kontrol kot. Oh mungkin kita jaga sempadan je kot. Ataupun kata-kata tak payahlah kita nak sekat orang untuk masuk Malaysia dan sebagainya. Itu cerita pra-disaster, pra-bencana. Sebab umumnya pada ketika itu seluruh dunia pun tak nampak dia punya impact tu akan berlaku sebagaimana yang berlaku sekarang. Sebab dalam konteks wabak ni sebenarnya sebelum COVID-19 ni ada beberapa wabak yang berlaku, tetapi dia lebih kepada regional. Kalau tuan-tuan dan puan ingat MERS-CoV, itu Middle Eastern Respiratory Syncytial Virus, di mana dia berlaku dekat Middle East, dan juga kebanyakan kes adalah berlaku lebih kepada bila kita masuk sana, bawa balik dan juga kita dapat penyakit. Tetapi kadar kebolehjangkitan dia rendah berbanding dengan COVID-19 ini. Walaupun kadar kematian lebih tinggi, tetapi kadar kebolehjangkitan rendah, jadi dia tidak menjadi pandemik ataupun jadi menyeluruh. Kemudian kita ada SARS dan beberapa lagi wabak kecil-kecil yang kita kata macam lebih kepada macam false alarm. Ataupun satu benda yang macam datang tu kita tak rasa akan jadi seluruh dunia, lebih kepada mungkin kat negara Arab je ke, mungkin dekat Asia saja ke, mungkin kat China, mungkin kat mereka dan sebagainya. Kita tak sangka bahawa ia boleh menjadi sebagaimana Spanish flu. Yang mana kalau kita ingat balik sejarah Spanish flu lebih kurang 100 tahun lepas, started in 1918, 1918, 1917, 1918 dan berakhir pada tahun 1923, 5 tahun dia ambil masa. Dan kematian yang dianggarkan pada ketika itu ialah around 50 to 100 million. 50 ke 100 juta bergantung dekat di mana ia berlaku. Sebab of course dalam konteks pelaporan pada zaman tu memanglah kita tak tahu apa yang dilaporkan dan sebagainya. Tetapi umumnya tak semua orang disaring pada ketika itu. Tetapi jangkaan kematian adalah lebih kurang 50 juta ke 100 juta. Yang 50 juta tambahan tu sebenarnya lebih kepada mereka projection of kematian yang berlaku di seluruh dunia yang diakibatkan oleh Spanish flu. So pandemik yang berskala seperti Spanish flu ini adalah kali kedua dalam konteks dalam 100 tahun ini. So obviously tak ada antara kita yang pernah lalu. Tak ada antara kita yang pernah lalu. Even atuk nenek kita pun mungkin tak ada nak beritahu dengan kita apa yang berlaku. Even atuk nenek kita pun kita tahu pun sebenarnya adanya berlaku Spanish flu pada zaman itu. So cerita tak sampai ke Malaysia atau tanah Melayu masa itu. Tapi umumnya Spanish flu itu yang berlaku, 50 to 100 million people died. It takes 5 years untuk dunia pulih kembali kepada pra-pandemik.
Maksudnya daripada pandemik nak patah balik kepada pandemik it takes 5 years. Walaupun Spanish flu tu terhenti selepas around 2 to 3 years. Maksudnya wabak berhenti lebih kurang 2-3 tahun tetapi kesannya takes 5 years. Itu cerita dia. So pra bencana. Kemudian kita masuk dekat Malaysia fasa bulan madu dan fasa nak berkelahi. Bulan madu nak berkelahi ni tuan-tuan bermula pada lebih kurang Mac ataupun Februari tahun 2020 dekat Malaysia. Di mana pada ketika itu kita ingat lagi unfortunately berlakunya satu kluster yang sangat besar yang tidak disengajakan, tak ada orang pun jangka boleh berlakunya kluster sebegitu besar dalam satu tempat yang kita tahu yang mana satu kluster yang pertama the mega cluster kita panggil yang mana itu adalah satu tempoh di mana berlakunya the first PKP. The first PKP, the only one, satu-satunya PKP yang betul-betul PKP. Kalau tuan-tuan nampak ingat, PKP itu adalah PKP yang paling ketat dalam sejarah Malaysia. Tak adalah PKP selepas itu yang seketat itu. PKP selepas itu lebih kepada macam PKP macam acah-acah je lah bagi pendapat kami. Sebab dia bukanlah PKP yang all out ataupun lockdown total. Sebab kita faham bahawa PKP ni, cerita lockdown ni, kalau mana-mana negara pun dia tak boleh lama-lama sebab obviously dia akan memberikan kesan pada ekonomi dan menyebabkan rakyat akan mula mengalami satu gejala, nanti saya beritahu apa gejala itu yang sebenarnya Malaysia pernah juga alami. So dalam konteks honeymoon pada peringkat awal tu kita buat PKP, the proper PKP, the full lockdown dan sebagainya. Alhamdulillah by 3rd of August 2020 negara kita mendapat telur ayam. Maksudnya no case dalam local. There is no local cases. Tetapi there are 3 imported cases back then pada Ogos 2020, 3 Ogos 2020. And then we are very happy pada ketika itu semua orang dikira wira. Rakyat menjadi wira, pemimpin jadi wira, frontliners jadi wira, segala orang, semua orang dikira sebagai wira. Negara kita diangkat sebagai salah satu negara yang the most advanced in terms of pengawalan wabak. We are so good dalam konteks itu dan kita berjaya menjadikan ia kosong. And then at that time, dari sudut semangat rakyat Malaysia tuan-tuan, kita semua dikira sebagai the best. We are the best pada ketika itu. Kita rasakan kebersamaan kita. Ini adalah pada ketika pandemik tuan-tuan. Tetapi kita tahu pula ada beberapa trigger events. Trigger events yang mencetuskan kluster mega yang lain yang berlaku kluster besar di Sabah dan kemudian dia melarat ke Malaysia dan sebagainya. Ini adalah kita panggil sebagai fasa disillusionment. Di mana bila berlakunya fasa disillusionment ni tuan-tuan, kita tahu bahawa orang semua marah. Segala benda kita marah. Jadi kita nampaklah semua orang gagal. Perkataan gagal tu pada macam dekat hujung mulut kita dah. Dekat hujung bibir kita. Semua gagal. Frontliners gagal, masyarakat gagal, komuniti gagal, pemimpin gagal, politician gagal, semua gagal. Tak ada pun yang berjaya pada itu. Semua orang dikira gagal. Dan kita melihat betapa dahsyatnya kesan disillusionment tu kepada negara kita, kepada masyarakat kita dan sebagainya. Kawan-kawan bergaduh benda-benda kecil saja ataupun orang jadi syak wasangka, orang jadi tak senang, orang tak tenang, orang marah-marah. Orang menjadi mudah terkeliru dengan situasi info-info yang mengelirukan dan sebagainya. Dan disillusionment ialah satu ketika di mana kita melihat negara kita seolah-olahnya we are doomed. Even pada ketika itu, kalau tuan-tuan nampak ingat, ada banyaknya cerita-cerita yang dikongsi daripada konon-kononnya analisa daripada luar negara yang menyatakan bahawa Malaysia ni almost habis dah. Kita akan menjadi bankrupt countries, whatever it is, kan macam-macam lah benda yang keluar pada ketika itu. Ini adalah fasa disillusionment. Dan fasa disillusionment tuan-tuan ada 3 masalah utama dalam konteks psikologi dan emosinya. Yang pertama adalah kita panggil isu berkaitan dengan apa itu sebagai pandemic fatigue. Pandemic fatigue ni tuan-tuan adalah satu situasi di mana kita dah penat berlawan dengan wabak. Kita dah bosan, kita dah menyampah, kita dah malas nak dengar, kita malas nak buat apa-apa dan orang dah tak peduli tentang kesihatan. Orang peduli pasal duit. Orang peduli pasal tentang apa yang nak masuk dalam mulut. Orang peduli pasal bantuan. Orang peduli pasal itu. Orang tak peduli dah. Sakit-sakit mati-matilah. Ramai di kalangan rakyat kita berlaku itu. Dan pandemic fatigue ataupun kelesuan pandemik ini tuan-tuan, bukan sahaja berlaku dekat Malaysia. Ini adalah cerita yang ditulis oleh World Health Organization yang dia kutip daripada dapatan di Eropah. Sebab Eropah melalui fasa pandemic fatigue ni agak lebih awal sebab dia punya vaccination pun awal lagi. Jadi fasa pandemic fatigue tu berlaku dekat Eropah dan US
di mana kita pada ketika itu lantak pergi, ya, orang adanya gerakan-gerakan yang against whatever saranan yang dikeluarkan oleh Mental Health Ministry of Health atau kerajaan dan sebagainya di seluruh dunia, pandemic fatigue, yang mana ini kelulusan pandemik ini diakibatkan oleh kepenatan kita apabila melawan wabak kerana terlampau lama. Sebab cerita wabak ni kalau kita manusia ni tuan-tuan, kita boleh tahan mungkin setakat sebulan 2 bulan tak apalah. Tapi kalau setahun tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh tahan sebegitu lama. Dan kemudian disillusionment ni lah kebanyakan isu-isu yang tuan-tuan dan puan nampak dekat video tadi, isu peningkatan bunuh diri, masalah domestic violence, masalah penggunaan dadah yang meningkat di seluruh dunia dan juga Malaysia, masalah penderaan, masalah anxiety dan kemurungan, kebimbangan dan kemurungan dan sebagainya meningkat secara mendadak pada fasa ini. Diakibatkan oleh macam-macam faktor. Satunya ialah pandemic fatigue. Faktor yang kedua yang mengakibatkan berlakunya pelbagai masalah kesihatan mental pada ketika itu, tuan-tuan, sehingga sekarang mungkin baru kita nak pulih daripada itu, adalah apa yang kita panggil sebagai infodemic. Bila orang dah mula bosan, orang dah mula menyampah dengan apa yang dah diterima, mereka memula mencari alternative information. Informasi alternatif dan lain, dan ini merupakan situasi sebab akan berlakunya banyak perbalahan. Kita nampak, kita tahu bahawa macam-macam berlaku, cerita-cerita tak betul, cerita-cerita yang separuh masak, cerita-cerita yang separuh benar, cerita yang tipu dan sebagainya, manipulasi informasi dan sebagainya, data dan sebagainya berlaku dan mengakibatkan kita lagi cacah merbah. Itu yang kita panggil sebagai infodemic, informasi epidemik, informasi pandemik ataupun wabak informasi yang silap. Dan yang ketiga yang mengakibatkan masalah dalam konteks kesihatan mental masyarakat kita pada zaman disaster, tuan-tuan, adalah apa yang kita panggil the Zoom fatigue, kelesuan Zoom. Tuan-tuan, kalau dulu-dulu kita berkonferens ni, tuan-tuan, kita tak buat online lah. Kita nak berjumpa, nak bersembang, nak minum kopi, nak minum teh, nak keluar masuk dewan dan sebagainya. Sembang kat tepi sana, duduk kat sini dan sebagainya, berjalan-jalan kat bawah, duduk kat lobi hotel dan sebagainya kan. Itu cerita sebelum pandemik. Tapi tuan-tuan dan puan, sekarang ni conference berhari-hari pun depan komputer. Anak-anak bersekolah depan komputer, anak-anak belajar depan komputer, anak-anak kena faham depan komputer. Kita kena belajar meeting, group work dan sebagainya, urus pelbagai perkara semua depan komputer depan. Dan ini mengakibatkan fenomena yang kita ZOOM ketik, kelesuan ZOOM, Zoom. Kenapa dia ambil Zoom? Sebab Zoom adalah salah satu aplikasi yang paling yang digunakan secara meluas pada peringkat awal pandemik ini. So Zoom dipetik nama dia. Walaupun bukan salah Zoom, tetapi Zoom dipetik sebab nak bagi orang faham, nak mudah orang faham. Dan kelesuan Zoom ni mengakibatkan masalah-masalah yang berkaitan anak-anak, terutamanya adalah masalah yang berkaitan tidur, masalah berkaitan tantrum, masalah berkaitan dengan ketidakbolehan untuk belajar dengan baik, kegagalan untuk faham di sekolah dan sebagainya. Ada banyak masalah-masalah yang berlaku pada anak-anak kita dan even kepada kita sekali. Sebab apabila kita mengalami Zoom fatigue tambah dengan pandemic fatigue dan sebagainya, kita dah sampai takat hidung dah. Kemampuan kita untuk mengatasi masalah-masalah kita dah sampai takat hidung. Bila-bila masa pun kita boleh snap, kita kata. Maksudnya kita boleh just akan jadi meletup, semudah cerita. And then kita masih lagi belum sampai tahap reconstruction. Walaupun kita nampak dah bunga-bunga, walaupun kita nampak dah cahaya dia, tetapi fasa reconstruction tu in the beginning. Di mana sekarang ni lebih kepada kita cerita pasal apa yang berlaku pada pasmanya, kita sedang melalui fasa grieving ataupun fasa di mana kita nak pulih dan sebagainya, dan juga setbacks. Dan kalau ikut sejarah pandemic flu, Spanish flu 100 years ago, wabak sebegini besar akan menghasilkan satu generasi baru secara total. Kerana mereka yang survive wabak tersebut, orang-orang dewasa yang survive wabak tersebut akan belajar benda baru sepanjang setahun 2 tahun berlaku wabak ni. Tuan-tuan dan puan nampak macam mana antara isu yang disebut-sebut di US adalah di mana duit ada tetapi duit dipegang. Duit tak keluar, dibelanjakan, duit tak dikeluarkan dan sebagainya. Orang kadang-kadang pekin ataupun orang jadi lebih kedekut ataupun lebih berhati-hati dalam perbelanjaan dan sebagainya. Dan fenomena yang diwujudkan oleh pandemik ini sebenarnya dia akan mengubah bagaimana sudut pandang sosial ataupun psikososial masyarakat secara umumnya, dan ini akan menghasilkan
generasi baru yang dididik oleh kita-kita yang melalui pandemik ni dan kita mengalami trauma diakibatkan oleh pandemik ni. So kita akan lihat mungkin dalam 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang ni, anak-anak yang dilahirkan zaman pandemik ni dia lain sikit. Dia lain daripada bapa dan mak. Seumpama the boomers generasi boomers yang cara mereka dibesarkan, cara mereka bermuamalah dengan dunia dan sebagainya, cara mereka berbeza dengan generasi selepas mereka dan sebelum mereka. Generasi sebelum mereka of course generasi yang melalui peperangan, tetapi generasi peperangan ini yang membesarkan the boomers. Dan boomers ni orang yang lain. Generasi dia totally berbeza dengan generasi yang ada. Dan kita akan nampak nanti generasi yang dilahir pada ketika ini, sebab kita tahu bahawa impact pandemik ni tuan-tuan bukan setahun dua, dia akan take so many years, mungkin 5 tahun lagi baru betul-betul orang boleh rasa okey. So for the next 5 years ni, mereka ni akan dibesarkan dalam situasi suasana yang tegang in a sense. Orang masih bimbang, risau dan sebagainya. Orang risau pergi sini, orang risau pergi sana, orang risau untuk put their effort in certain things. Orang risau tentang macam-macam perkara. Orang lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan sebagainya, sebab no one knows what will be, apa yang akan berlaku for the next 1 or 2 years. Semua orang masih tak tahu, tak tentu lagi apa yang akan berlaku. So ini akan menghasilkan situasi generasi yang baru juga one day. So bila kita cakap tentang stres, kita bercakap tentang masalah emosi, psikologi dan sebagainya tuan-tuan, sebenarnya manusia ni kan, kita dilahirkan dengan keupayaan untuk mengenal pasti dan juga untuk mengatasi stres dalam konteks jangka pendek. Kalau kita belajar dalam konteks psikologi, kita panggil sebagai General Adaptation Syndrome yang dicadangkan oleh Hans Selye, iaitu salah seorang psikologis. Beliau menyatakan bahawa manusia ni, kita bergerak berdasarkan stres. Tanpa stres, manusia tidak akan produktif. Dia kata, kita memerlukan sedikit sedikit tolakan ataupun sedikit push daripada orang luar dan situasi dan suasana dan sebagainya, barulah kita akan menghasilkan the optimum performance, kita panggil. Dan Hans Selye kata, dalam konteks stres ni depan, badan kita akan bertindak dengan sangat pantas dan menghasilkan keputusan yang sangat baik dalam jangka masa pendek. Dan kalau kita pinjam fasa yang saya ambil tadi, fasa pre-disaster, fasa honeymoon dan sebagainya, fasa honeymoon tu sebenarnya adalah kita panggil sebagai salah satu contoh yang terbaik bagaimana manusia bertindak apabila stres. Di mana fasa honeymoon tu dalam jangka masa yang sangat pendek kita boleh menyelesaikan almost everything. Kita boleh stop almost everything. Tetapi jika dan performance kita at the top, kita panggil at the top. Tetapi jika tekanan tu berterusan tuan-tuan, performance kita akan mula terus. Kita panggil sebagai fasa exhaustion. So kita akan sampai tahap tertinggi optimum level kita akan mampu menghasilkan macam-macam benda, kita boleh menyelesaikan macam-macam perkara, tetapi sampai satu takat kita akan mula jatuh, iaitu fasa exhaustion, kepenatan. Sebab itulah berlakunya disillusionment. Umumnya salah satu faktornya berlakunya disillusionment, Zoom fatigue, pandemic fatigue, infodemic dan sebagainya diakibatkan oleh manusia dah penat. Kita dah penat berlawan, kita dah penat stres, dan pada ketika itu kita akan mula menunjukkan tingkah laku yang mengganggu kefungsian kita. So dalam konteks pandemik ni sebenarnya ada banyak perkara yang mengakibatkan tekanan kepada psikologi emosi. Yang pertama sekali adalah social isolation, iaitu pengasingan sosial tuan-tuan. Kalau macam contohnya ibu bapa kita di kampung dan sebagainya, bukan senang kita nak balik. Hari ni saya dekat kampung saya ni, selepas 6 bulan tak boleh balik sebab adik ada urusan untuk ayah saya balik sekejap. Jadi social isolation adalah satu punca kepada masalah kesihatan mental umum. Di mana kalau orang muda tuan-tuan, kalau kita cakap tentang anak-anak kita di universiti dan sebagainya, dia punya social circle dia bukan lagi rumah kita. Social circle mereka adalah rakan-rakan mereka di universiti. Jadi apabila mereka duduk di rumah, itu dikira sebagai social isolation mereka juga. Dan kemudian ia mengakibatkan tekanan kepada mereka. Ada banyak kes-kes di kalangan anak-anak muda kita yang baru masuk universiti, college dan sebagainya, datang kepada kami dengan isu kemurungan, dengan isu kebimbangan dan sebagainya, diakibatkan oleh social isolation. Mereka merasakan bahawa mereka tidak dapat disokong, tidak disokong oleh ahli keluarga ataupun social circle yang sedia ada dalam konteks mereka sebagai pelajar universiti. Mereka tak rasa macam mereka duduk universiti, mereka tak rasa mereka ni pelajar universiti walaupun mereka adalah pelajar universiti, sebab mereka dilayan sebagaimana orang lain juga kat rumah. So tekanan itu berbeza. Kemudiannya ialah living idle. Ada ramai di kalangan kita di luar sana kehilangan kerja
Dan ini mengakibatkan fenomena di mana mereka duduk dan tak tahu buat apa. Tak boleh pergi mana-mana, tak boleh nak usahakan apa-apa, tak boleh nak buat apa, tak boleh membuat apa-apa inisiatif diakibatkan oleh kekangan-kekangan. So living idle ni mengakibatkan orang akan mula mengalami masalah-masalah yang sebenarnya akan membawa pada salah satu isu besar di kalangan kita di Malaysia adalah penggunaan dadah-dadah dan bahan-bahan yang mendatangkan mudarat ataupun boleh mendatangkan bencana kepada keluarga mereka. Sebagai contoh, kalau kita tengok kes-kes semenjak selepas PKP 1, masa PKP 1 tu bagusnya ialah even kes-kes dadah pun menurun. Tapi selepas itu tuan-tuan puan, ward kami dipenuhi oleh mereka-mereka yang menggunakan dadah-dadah jenis stimulan. Yang mana bila mereka gunakan dadah stimulan ni, obviously kalau orang Kedah kata dia akan mereka akan jadi macam spark, bahasa kat sana dia panggil spark. Spark tu maksudnya lebih kepada putus wayar ataupun hilang waras terus. Jadi bila PKP seterusnya, cerita dia lah ramai orang masuk ward mental ni bukan kerana tekanan tetapi lebih kerana penyalahgunaan dadah yang mengakibatkan mereka spark ataupun mereka menjadi hilang waras, menjadi psikosis, mendengar suara, menjadi ganas, memukul ahli keluarga dan sebagainya, mengancam keselamatan orang kampung, orang taman dan sebagainya kerana masalah-masalah penggunaan dadah. Orang-orang ini kalau kita tanya kan tuan-tuan puan, lebih kepada mereka kata saya tak tahu nak buat apa, saya tak ada kerja dan sebagainya, duit yang ada guna apa? Duit yang ada guna beli dadah saja. Anak makan itu bukan masalah dia. Dia tak fikir pasal anak makan ke ada duit makan kat rumah, dia tak peduli. Yang penting dia boleh lari daripada masalah. Dan ini kebanyakan majoriti mereka ini lelaki lah yang menggunakan cara ini untuk menyelesaikan masalah. Kalau wanita, kebanyakannya saya boleh katakan wanita dia lebih mudah untuk ventilate. Dia lebih mudah untuk menyatakan apa masalah dia. Dia lebih mudah untuk menceritakan emosi dia. Tetapi lelaki, pilihan dia malu nak cerita masalah, dia malu nak cerita emosi, dia habiskan duit dia kat situ. Ada kes di mana zaman kita boleh keluar duit ke BSP tu, boleh keluar 5,000, sebulan 1,000, setiap bulan tu dia gunakan just untuk beli dadah saja. Bila kita tanya kenapa dia gunakan duit tu untuk dadah, sebab dia kata macam saya tertekan, tak nak buat apa, tak ada kerja dan sebagainya. Bila duduk bosan-bosan, tak tahu nak buat apa, tengok kawan sini, kawan hantar, mula-mula kawan belanja sikit, lepas tu lama-lama duit 1,000 sebulan tu habis kat situ, 5,000 tu hangus di situ saja tanpa menghasilkan apa-apa. Anak-anak sama juga tak ada benda nak makan, bini juga nak kena cari duit makan. So ini berlaku, living idle mengakibatkan masyarakat menjadi bingung, masyarakat menjadi tak tentu arah dan masyarakat mula menggunakan benda-benda yang tak elok untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian the losses, kehilangan-kehilangan. Cerita kerja, cerita duit, kehilangan nyawa tuan-tuan. Kehilangan nyawa, kehilangan kesihatan dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa mereka-mereka yang telah dijangkiti oleh COVID-19, mereka ini akan mengalami gangguan sekurang-kurangnya 6 bulan. Kesihatan mereka takkan okey for the next 6 months minimum. Itu cerita awal tahun ini, di mana masa kami awal tahun ni masa kes mula turun tu, kita tengah sembang pasal bagaimana nak mewujudkan klinik-klinik pasca COVID tuan-tuan. Klinik-klinik pasca COVID ni maksudnya kita nak rawat mereka-mereka yang telah pun dijangkiti COVID tetapi mengalami komplikasi buah pinggang, komplikasi sakit jantung, komplikasi stroke, komplikasi paru-paru, komplikasi psikiatri, komplikasi masalah macam-macam. Kita cerita pasal itu sebab kita nampak bahawa COVID-19 itu mengakibatkan komplikasi lain di luar daripada paru-paru. Jadi 6 bulan ke setahun tu obviously bagi mereka yang mengalami jangkitan yang teruk, obviously mereka tak boleh nak function. Macam contoh jiran saya pun ada ni, jiran saya kat kampung saya dah kena COVID, sampai sekarang pun dah 6 bulan dah masih lagi gunakan oksigen dekat dalam rumah, tak boleh keluar ke mana-mana sebab she needs the oxygen. So dalam rumah sekarang ni terpaksa gunakan oksigen kerana memang tak boleh, kalau cabut tu memang dia lemas. So sebab paru-paru dia penuh parut. So komplikasi ini yang kita nampak sekarang. So the losses tu bukan sekadar duit, bukan sekadar kerja, masa tuan-tuan, bukan sekadar kematian-kematian yang kita dengar, tetapi juga kesihatan kebanyakan orang, dan ini mengakibatkan tekanan. Seterusnya adalah the uncertainties, ketidakstabilan, ketidaktentuan yang kita tak pasti bila nak habis dan sebagainya. So apakah masalah-masalah mental yang boleh berlaku? Yang saya sebut banyak kali dah, kemurungan adalah masalah yang biasa berlaku. Domestic violence pun saya dah sebut dah, masalah-masalah berkaitan dadah pun saya dah sebut dah. Kemudian ni isu-isu bunuh diri dan juga deliberate self-harm. Kebanyakan majoriti Muslim tuan-tuan dia tak bunuh diri, majoriti lah. Saya boleh katakan kecuali kalau macam
Dia ada fikir nak bunuh diri tapi takut sebenarnya tiba-tiba termati pula ceritalah macam tu lebih kurang macam tu. Dia tak sengaja mengakibatkan kematian. Majoriti kita tak ada masalah dari segi bunuh diri kecuali bagi mereka-mereka yang kita panggil sebagai hilang pertimbangan ataupun hilang kewarasan ataupun ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan mereka melakukan perkara tersebut. Okey, maaf Sebab doktor. banyak faktor. Ya. Okey doktor. Saya ni bila tengok doktor bercerita tu dah seronok sangat dah dan dah dekat-dekat 1 jam dah ceritanya. Tapi tak apa doktor, sebabkan kita ada satu sesi di ruangan chat tu ada yang bertanya. Jadi kalau tak bertanya ni tak cocok pula, kita bagi relax, bagi santai sikit untuk kita highlightkan pertanyaan ni. Ni pertama daripada Cik Samsul Yusof daripada Cik Samsul bertanyakan. Assalamualaikum doktor dan saya ingin bertanya tips yang boleh digunakan untuk memastikan kesihatan mental anak-anak dalam keadaan baik dalam jangka masa panjang. Ini dalam tempoh yang ada itulah. Jadi boleh bagikan sikit tips doktor, silakan. Okey, baik. Okey. Yang pertama sekali berkaitan tentang anak-anak, kita kena kenal pasti apakah petanda-petanda bahawa anak-anak kita ada masalah. Yang pertama sekali the red flags ataupun the warning signs. Yang pertama sekali apabila anak kita mula buat liat. Kelas dia pukul 8 dia buat liat pusing tak mandi dan sebagainya, tak makan dan sebagainya, dia buat lambat itu pertama. Yang kedua, kita melihat bahawa mereka gelisah di depan komputer. Maksudnya mereka kalau biasanya dia boleh engage tetapi lama-lama kita nampak macam makin gelisah dan sebagainya, tumpuan tidak di situ dan sebagainya, dia mula buat benda lain. Itu bodoh. Nombor 3 adalah apabila mereka mengalami masalah tidur, tuan-tuan. Jadi mereka mula terganggu di situ tidur mereka. Itu adalah petanda bahawa anak kita ada masalah. Yang keempat adalah bila mereka tantrum. Maksudnya buat perangai lah, senang cerita. Anak-anak kita dah lama tak buat perangai, tiba-tiba buat perangai, itu petanda bahawa mereka mungkin mengalami tekanan. Yang kelima adalah apabila anak-anak kita mudah marah ataupun anak-anak kita mengasingkan diri daripada kita. Contohnya asyik duduk dalam bilik, kita tak tahu buat apa. Kita masuk bilik, tak buat apa ni? Tak ada apa-apa. Kan? Ada handphone pun tak ada, komputer pun tak ada dalam bilik, semua benda kat luar pun. Tetapi mereka nampak macam disengage, kita orang putih kata. Dia tak bersama dalam keluarga tersebut. Dia lebih kepada mengasingkan diri. Yang seterusnya, kadang-kadang anak boleh menunjukkan regressive behavior. Regressive behavior ni apa tuan-tuan? Contoh macam anak-anak kita yang sekolah rendah biasanya. Dah lama tak kencing malam, tiba-tiba kencing malam sebenarnya. Ataupun buat merengek, buat perangai budak-budak, baby dan sebagainya. Itu adalah petanda bahawa anak kita mungkin ada masalah. Dan yang seterusnya, petanda yang seterusnya adalah apabila performance mereka merosot secara mendadak. So tak semua anak-anak kita sebenarnya boleh pun belajar online, tuan-tuan. Kalau macam kita pun belajar online, memang saya rasa boleh muntah jugalah. Kan? Senang nak belajar online ni kan. Jadi ada anak-anak kita memang tak boleh buat apa. Maksudnya tak mampu nak engage atas talian. Sebab atas talian ni pun memang ada banyak cabarannya. So bukan senang. Even kita pun sama. So bagaimana kita nak bantu dia? Yang pertama sekali tuan-tuan adalah kita kena make sure mereka ada disiplin in the sense that makan mereka kena teratur. Make sure dia breakfast dan sebagainya. Bukan paksa-paksa, make sure dia breakfast, makan tengah hari tu elok dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena ada masa-masa untuk offline. Sebab online ni tuan-tuan, obviously dia akan memenatkan anak-anak, dia akan mudah menyebabkan marah-marah dan sebagainya. Anak-anak kita yang dah overdose dengan online tuan-tuan, tanda dia simple je. Dia akan jadi macam agitated, mudah marah. Macam kita nampak macam dia nak marah, dia adik-adik pun menjerit sini, menjerit sana dan sebagainya, ataupun buat muka dan sebagainya. Itu petanda bahawa anak kita dah overdose. So sediakan masa untuk offline. Itu yang kedua. Yang ketiga, nowadays kita dah rumah pun dah boleh buka dah boleh keluar dan sebagainya. Bawalah anak kita keluar, sementara tak pergi sekolah lagi, bawalah anak kita keluar, dapatkan angin sikit dan sebagainya. Tengok benda-benda hijau sepanjang itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan yang kita boleh bantu dia adalah bila kita kenal pasti tadi tanda-tanda tadi kan, kita duduk dengan dia sekejap. Jangan tegur dia openly. Anak-anak kita, walaupun mungkin anak-anak kita masih sekolah rendah, duduk dengan dia sekejap. Duduk dengan dia sekejap and then sembang dia apa masalah dan sebagainya. Kita nampak ini itu dan sebagainya. Contohnya kita nampak mak nampak atau ayah nampak macam Alung ke Angah ni macam duk stres je, macam Alung Angah macam tak seronok je, kenapa, ada masalah apa yang mak ayah boleh tengok kan, apa sebagainya. Sometimes macam ini soalan ni sangat penting sebenarnya, sebab banyak sebenarnya kes-kes yang kami handle sekarang ni ada budak-budak sekolah yang ada serangan kebimbangan, panic attacks dan sebagainya kerana mereka tak mampu buat kerja sekolah. Ada yang dirujuk kepada kami dah lambat dah, 6 bulan tak pergi kelas pun. Tetapi mak ayah macam mak ayah duk marah je lah. Mak ayah beletar je, buka lah sekejap, lepas tu dia hilang. Buka sekejap je. Lama-lama cikgu pun contact. Anak puan ni dah 3 bulan tak hantar kerja sekolah ni, apa jadi?
Kemudian dah 3 bulan mak ayah dah mula naik angin kan. Mak ayah dah mula angin, mula gunakan konservator lah. Tapi konservator pun tak jalan. So akhirnya bawa jumpa kami kan. Bila jumpa kami, cerita je simple je. Macam dia kata nak print pun susah doktor, nak download pun susah. Benda-benda teknikal. Pada peringkat awal tu dia try to bear with it kan. Dia try to bear with it. Maksudnya dia try lah macam tunggu juga. Kalau macam dah setengah jam menunggu download satu PDF tu tuan, saya rasa tak ada siapa yang boleh sabar. Kan kalau hari-hari pula kena buat, memang kita jam. Lepas tu benda tu pula kena kongsi. So benda-benda ini tuan-tuan, benda macam gadget tu kena kongsi. Bukan saya nak suruh tuan-tuan beli setiap anak tu kena ada gadget sendiri, tak. Tetapi kadang-kadang kita tak nampak isu teknikal ni mengganggu anak kita. Ada benda ni yang kita kena intervene sebenarnya. Yang ini kita kena bantu. Kalau selagi mana kita boleh bantu, kita bantu kan. Yang seterusnya kita berikan tanggungjawab kepada anak-anak kita untuk jaga satu sama lain. Kalau anak kita lebih dari seorang yang bersekolah kan, macam katakanlah ada 2, 3, 4 dan sebagainya, minta masing-masing jaga masing-masing. Bertanggungjawab untuk memastikan yang lain-lain tu buat kerja juga, ada disiplin dan sebagainya, dan membantu dan sebagainya. Contoh macam saya, anak saya ada 4 orang PDPR. Dan form 2, form 1, darjah 5, darjah 1. Lepas tu kami dua-dua tak ada work from home. Kami, wife saya pun doktor juga. Jadi kami memang outside of home. Jadi kalau macam kita kata macam doktor, macam mana doktor buat untuk anak-anak doktor, kerja sekolah semua siap ke? Alhamdulillah siap, sebab anak-anak saya tanggungjawabkan untuk mereka jaga sama sendiri. Siapa yang tak buat kerja sekolah, nanti adalah yang akan report kan. Kak Long tadi duk korek hidung sepanjang hari, kita siap nanti kita kenapa? Kita akan tanyalah. Dia report tu akan sampai insyaAllah kan. Kemudian akan katakan abang asyik main game je sepanjang hari ni, dia punya kerja sekolah lambat, nanti adalah. Tapi check and balance di kalangan anak kita sebenarnya membantu mereka sebab kita empower mereka. Untuk satu ialah untuk bertanggungjawab dengan kerja mereka sendiri. Nombor 2 ialah bertanggungjawab untuk menjaga adik-beradik juga. So Alhamdulillah macam saya 4 orang PDPR tak ada masalah, 4 pun tak ada masalah. Sebab yang kecil sekalipun dan yang satu tu yang 3 kat atas dia tolong. Gila-gila. So jadi macam kalau seorang dia yang tolong, yang lain akan mula yang seorang yang kena tolong tu akan bising. Dia kata Kak Long, Kak Ngah ni tak tolong langsung ni. So dia akan report, dia kata Kak Long, Kak Ngah okay. So next day, tomorrow, esok Kak Long, Kak Ngah pula take the giliran. So Alhamdulillah benda tu among them saja. Let them have the control. So sometimes anak-anak kita ni tak nak dikontrol. Terutama bila anak kita dah mula remaja, mereka kalau boleh mereka fikir mereka dah boleh buat semua dengan sendirinya. Jadi sometimes kita allow them to have the power sedikit untuk mengatur diri mereka. InsyaAllah anak-anak kita sebenarnya boleh buat. Sebab bila kita paksakan sangat kadang-kadang susah kan. InsyaAllah kan. Alhamdulillah. Benda-benda ni tu. Okey doktor. Itu soalan ada lagi ni pasal banyak soalannya ni. Banyak soalan ni kan. Banyak soalan. Okey, tapi tak apa. Untuk sebelum saya baca soalan ni, saya cuma nak tanya doktor berkaitan dengan masalah mental ni sebenarnya tak dilihat. Tidak kelihatan, unseen. Mereka boleh ada kerisauan tapi nampak macam yakin je. Lepas tu mereka ni ada masalah kemurungan tapi boleh senyum, boleh buat lawak. Kemudian mereka ni mungkin ada keinginan nak bunuh diri tapi dia kerja okey je. Jadi maksudnya mungkin kat sini doktor mungkin setujulah kadang benda ni kita tak apa yang kita lihat tidak semestinya mencerminkan apa yang ada dalaman mereka. Jadi kalau balik pada soalan tadi, dia kata bagaimana nak bantu orang dewasa yang memerlukan bantuan ni tetapi tak sedar perlu bantuan. Maksudnya dia nak bantuan tapi dia tak orang nampak dia tak nampak. Tak nampak. Pasal apa? Macam tadilah. Rasa macam murung tapi tengok buat lawak, jumpa kawan lawak sana gelak sini. Woi bagus dia ni, tak ada masalah, kosong je tak ada masalah ni. So silakan doktor. Saya ingat lepas ni kalau soalan lagi saya akan kita jawab soalan je lah. Kita jawab soalan je lah kan. Kita jawab soalan. Okey baik. Okey, soalan kedua ni sebenarnya tu macam yang Tuan Haji Khairuddin katakan tadi. Kadang-kadang kita tak nampak. Memang tak nampak pun orang sakit mental ni pun tak nampak. Orang masalah psikologi, emosi memang tak boleh nampak pun kecuali kalau dia dah tampak teruk tu. Barulah kita perasan kenapa macam performance dia, kenapa cakap dia berbeza, kenapa tingkah laku dia nampak lain, kenapa dia nampak gelisah, kenapa dia macam cuti banyak. Dan itu dah terlambat biasanya. Tetapi ada di kalangan kita sebenarnya just tunggu masa untuk meletup. Just tunggu masa untuk meletup. Itu yang Tuan Haji Khairuddin kata, nampak elok dia okey tak ada masalah, tiba-tiba apa jadi ni? Sebab sebenarnya tuan-tuan kita untuk satu jadi masalah tu, dia bukan tunggu satu benda saja. Dia sebenarnya ada banyak perkara yang menjadi sebagai rencam-rencam tu digabungkan sekali baru akan jadi pecah jadi masalah gitu. Macam contoh macam orang kata orang selalu tanya apakah faktor orang membunuh diri? Sebenarnya bukan satu faktor. Dia sebenarnya kadang-kadang sampai 10-20 faktor yang berlaku pada orang individu tersebut
Tapi ada satu yang jadi macam the last straw komputer kata kan. Yang last kali. Kalau jadi yang tu memang habis. Macam itulah cerita dia kan. So macam mana kita nak tolong dia? Macam mana kita nak tolong? Yang pertama sekali kalau untuk diri kita sendiri. Macam kita dan Tabung Haji Pak ada akrab dan sebagainya. Gunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang ada, sistem sokongan yang ada dalam jabatan kita, yang ada dalam kita punya tempat kerja tu actually the easiest, yang paling mudah dan yang paling senang untuk dicapai sebenarnya, yang tak memerlukan tuan-tuan dan puan keluar dan sebagainya kan. Saya rasa dalam konteks Tabung Haji sendiri dia ada internal ways untuk referral dan sebagainya, cara dalaman untuk merujuk diri sendiri ataupun rakan-rakan ataupun nak dapatkan bantuan dengan cara mudah. Sembang kedai kopi ke, sembang tepi ke, sembang masa office dan sebagainya boleh diaturkan, insyaAllah kan. Itu yang pertama. So kita gunakan the internal system untuk membantu diri kita. Yang kedua adalah kita gunakan orang-orang yang rapat dengan kita untuk menjadi kita ada pengingat kita yang memberitahu ke, abang, awak ni saya nampak macam tak pernah okey, ataupun yang awak tak okey dan sebagainya. Kita kena ada pasangan yang cakna. Kalau pasangan kita tak cakna tu, kita kena ajar dia sikit. Kita kena ajar sikit-sikit. Kadang-kadang adalah yang kita ni memang tak reti, tak nampak kan. Walaupun orang tu duduk sebelah kita sepanjang hari pun kita tak tahu pun benda orang tu ada masalah kan. Jadi kita kena belajar, kita kena beritahu, okey sebenarnya aku tak okey. Kena buka mulut tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengharapkan sixth sense. Sebenarnya sixth sense ni dia not reliable. Macam Tuan Haji Karudin kata tadi, tak nampak pun apa-apa, tiba-tiba jadi macam mana? Sixth sense tak guna tuan-tuan. So kalau kita ada masalah, open your mouth. Buka mulut, ceritakan pada orang yang kita percayai, ceritakan kepada orang yang kita rasa mampu memberikan kita bantuan. Not necessarily cara jalan keluar. Most of the time kita bukan nak cari jalan keluar pun, lebih kepada nak berkongsi masalah. Kongsi masalah tuan-tuan. Dan kita sebagai pendengar dengar elok-elok. Seterusnya adalah kalau yang itu tak berjaya, dapatkan bantuan orang terdekat tak berjaya, rakan akrab ataupun rakan-rakan dalam internal system pun tak mampu nak membantu dan sebagainya. Seterusnya adalah untuk kes-kes kawan kita, sebenarnya kita kena linkkan dia. Bantu mereka linkkan. Dia ada 3 konsep. Kita panggil sebagai psychological first aid. 3 konsep utama. Yang pertama, look, listen and link. Look ialah kita tengok dan kita beritahu. Kita tengok dan beritahu, maksudnya contoh macam kawan kita tu macam dia tak perasan dia tak okey, tapi kita perasan dia tak okey. And then kita kata, aku nampak kau ni macam tak apa nak okey 2-3 hari, kenapa? Ada masalah apa-apa? Kita open kita buka mulut kita untuk bertanya. Itu adalah satu langkah pertama untuk membantu mereka. Yang kedua adalah listen. Listen maksudnya kita izinkan diri kita untuk menjadi pendengar dia. Without judgment. Tanpa kita komen yang pelik-pelik dan sebagainya. Kau betul, itulah kau macam ni sebab tu kau macam ni, kau macam ni sebab itu tak payah. Abaikan komen, tutup komen tuan-tuan, dengar, listen, dengar dulu. Dan seterusnya bila tuan-tuan dah nampak dan dengar, tuan-tuan akan mudah untuk tuan-tuan linkkan dia. Isu kebanyakan kita ialah kita nak link tanpa look and listen. Kita nak kata kau ni kena pergi jumpa doktor lah. Kita tak pernah dengar pun masalah dia. Kita tak pernah dengar pun apa cerita dia kan. Kita tak pernah nampak pun apa masalah dia. Tapi kita kau ni kena jumpa doktor. Kadang-kadang itu mengakibatkan orang tak pergi. Sebab orang tak rasa the connection. So untuk orang nak ikut cara kita, dia kena ada connection. Even dalam perawatan pun kita panggil sebagai therapeutic alliance. Adanya connection antara terapis dan juga pesakit. Jadi kawan-kawan kita pun sama juga. Bina connection tu, kekalkan connection tu, kekalkan hubungan yang baik, rapatkan dia dengan kita. Dan lebih mudah untuk kita linkkan dia dengan orang lain. Kita yang buka jalan, kita yang bantu dia di sudut linking tu. Sebab sebenarnya rawatan ni macam-macam. Kalau tak mau pergi ke government pun, private ni lambat-lambat ada online. Sekarang ni ada video conference pun untuk counselling sebagainya. Ada je. Mau tak mau je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan saya malulah doktor kalau macam orang tahu macam mana. Okey, macam tu buat temujanji online, video online, ambil 1 jam dan seminggu. InsyaAllah tak ada orang tahu pun. Kecuali kalau tuan-tuan dan puan buat broadcast macam ni lah, buat YouTube live ke dan sebagainya, of course semua orang tahulah. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan tak buat macam tu, InsyaAllah tak ada orang tahu pun yang bahawa kita mendapatkan rawatan. Dan rawatan ni tuan-tuan kena disegerakan. Sebab kalau dah terlambat tuan-tuan, usually kan apa yang berlaku terutama dalam konteks tempat kerja kan, kebanyakan yang dirujuk kepada kami contohnya adalah kes-kes yang dah jadi macam ketua dah kronik. Dah rentan, dah kebal dah. Tak ada ayam berkokok lah pula So benda-benda itu kadang-kadang mengganggu kita. So dia dah lambat sangat, bila rawatan tu lambat dia akan mengganggu keberkesanan rawatan kita. So segerakan, permudahkan
linkkan mereka untuk membantu mereka. Okey, terima kasih doktor. Nampaknya ayam tu pun nak bertanya soalan tu saya rasa. Okey doktor. Ayam tu nak Okey, kalau dalam kita melihat dari segi dia punya macam sebutkan tadi berkaitan dengan benda tak nampak. Lepas tu adakah masalah mental ini sebagai salah satu tanda daripada kelemahan diri ataupun kelemahan iman? Pasal apa? Bila disebut ada masalah berkaitan dengan mental ni, itulah dia ni tak bersyukur lah, tak taubat lah, tidak sabar lah, tidak macam-macam lah, takut lah, tak redha, mahabbah apa semua. Dari konsep spiritual Islam tu sendiri, macam mana kita nak klasifikasikan dia tu? Betul ke? Dia ni lemah diri, kelemahan diri dia, yalah dia tak buat solat tahajud, dia tak buat solat taubat. Jadi mungkin bila kita berkata sedemikian rupa, menyebabkan sebahagian daripada tak mental jadi mental. So minta pandangan doktor. Tu. Silakan doktor. Baik tuan. Wah, soalan susah tuan Haji. Jadi berkaitan tentang kerohanian atau spirituality ni tuan-tuan dan puan, kita kena bezakan antara masalah kesihatan mental dengan penyakit mental dulu. Itu yang pertama sekali. Bila kita cakap tentang penyakit ni, dia tidak ada kaitan tentang pegangan agama kita, keimanan kita, ibadah kita dan sebagainya. Bila penyakit nak datang, dia datang tuan-tuan. Kadang-kadang tak ada sebab pun. Ramai di kalangan kita yang ada kemurungan, ada kebimbangan, penyakit kebimbangan, bipolar, ke skizofrenia, ke apa-apa penyakit mental sekalipun, dia tak ada sebab pun. Kadang-kadang kita nak cari juga sebab. Bagi kami kan, bila ada sebab tu lebih mudah untuk bantu dia orang. Tapi bila kita kata doktor, hidup saya baik, doktor, saya punya keluarga support bagus, tak ada masalah doktor, tapi saya tak kenapa. Itu yang jadi jam tu. Itu lagi susah untuk dibantu berbanding dengan orang yang ada masalah yang kita dapat lihat, yang kita boleh kenal pasti. Jadi ramai di kalangan kita tuan-tuan puan tak boleh nak beza penyakit dengan tak penyakit. Kita ni bila kita cakap tentang penyakit, jangan kita kaitkan dengan iman orang yang tidak sebagainya. Kalau macam tu, macam mana pula dengan orang-orang yang tidak beriman langsung? Apa cerita dia? Kan orang yang tak bertuhan, kenapa dia tak sakit? Kalau ikutkan kita punya logik tu, yang tak beriman langsung dan tak bertuhan tu yang akan sakit dulu. Kenapa kita boleh sakit? Kita at least adalah secubit iman mungkin. Adalah pagi tu lebih baik daripada petang dan sebagainya kan. So iman dan sakit tu jangan disamakan. Kadang-kadang ini boleh datangkan fitnah pula kepada orang-orang agama. Sebab kalau tuan-tuan dan puan biasa mendengar mereka-mereka yang ada penyakit mental, kadang-kadang dia salahkan agama pula. Dia kata, saya sembahyang doktor, kenapa saya sakit juga? Saya beribadah, kenapa saya tak sihat? Kan orang kata kalau saya zikir macam ni saya sihat. Dia salahkan agama pula, dia cerita macam kenapa pula? Dia pun salah faham tentang agama. Sebab agama bukan itu. Agama bukan penjawab pada penyakit awak. So sebenarnya itu satu konteks. Yang kedua adalah masalah kesihatan mental. Bila kita menyatakan bahawa orang itu kurang sabar dan sebagainya, sejauh mana keyakinan kita bahawa mereka itu tidak pernah bersabar, ataupun mereka itu tidak beribadah, ataupun mereka itu tidak ingat Tuhan mereka. Sebab bila kita dalam kesusahan tuan-tuan puan, kita dalam konteks agak orang Islam ni, bila kita rasa susah, rasa ada masalah dan sebagainya, benda yang pertama yang kita ingat Allah SWT. Simple. Kan kebanyakan kita begitu. Kebanyakan kita begitu kan. Dan kita akan mula meningkatkan ibadah kita sebab kita nak rasa kita dibantu. Dan kita doa banyak-banyak sebagainya. Itu kita punya sifat kan. Jadi bila kita kata orang itu tak cukup ibadah dan sebagainya, itu sebenarnya satu kezaliman lah bagi saya. Ketidakadilan kepada orang tersebut kan. Sebab kita tak ada hak untuk menghukum dia kan. Mungkin benda yang mungkin kita nampak tak apalah kan, tetapi umumnya kadang-kadang orang yang bercakap tu tak kenal pun just macam main tembak je which is actually tak adil dan itu boleh jadi tuduhan yang jahat So saya rasa kita kena tinggalkan itu. Sebab tuan-tuan puan, agama ni tuan-tuan puan dalam konteks psikologi sebenarnya adalah salah satu komponen rawatan. Sebab dalam konteks rawatan psikologi ni ada 4 komponen. Salah satu komponen adalah spirituality. Di bawah komponen spirituality tu dia ada 2 pula komponen, religiosity dan spirituality. Di bawah komponen psycho-spirituality dia ada 2, religiosity dan spirituality. Religiosity tu ialah tingkah laku ibadah-ibadah kita tuan-tuan puan. Dalam konteks ibadah ni dia boleh membantu meningkatkan kesihatan mental seseorang individu itu tersebut jika sekiranya ia dilakukan dalam konteks komuniti, jemaah. Maksudnya kita buat Yasin beramai-ramai contoh ataupun solat berjemaah beramai-ramai, ia membantu kesihatan mental komuniti tersebut. Tetapi dia bukan preskripsi kepada penyakit. Kadang-kadang kita kata okey kau kemurungan kau solat lebih sikit. Tak, dia jangan jadikan ia preskripsi. Kalau kita jadikan ia preskripsi, dia boleh mendatangkan mudarat pula. Sebab solat bukan preskripsi penyakit kita. Solat ialah satu preskripsi untuk membina hubungan kita dengan Allah SWT. Itu penting. Bukan kau solat lebih hilang kemurungan. Jangan buat macam tu, tak baik. Sebab bagi saya solat
segala ibadah religiosity, tingkah laku ibadah itu dia membantu membina jambatan perhubungan dengan Allah SWT, dengan Tuhan kita. Dan bila tingkah laku religious tu dilakukan dalam konteks community, dia membantu meningkatkan kebersamaan, meningkatkan community mental health, meningkatkan rasa bahawa dia dibantu oleh orang lain. Bila kita solat sama-sama, bila kawan kita doakan kita sebagainya, kita rasa adanya orang support kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan, ada dua surah yang sangat penting dalam Al-Quran yang very spesifik tentang masalah kesihatan mental ni, tuan-tuan dan puan, Ad-Duha dan Insyirah. Dua-dua surah tu very interesting. Saya tak mampu nak ulas kat sini, tetapi umumnya dua-dua surah tu berkaitan tentang isu kesihatan mental. Ya, yang pertama ialah dalam surah Ad-Duha menceritakan bahawa bila kita ada penyakit mental ni tuan-tuan, memang kita rasa yatim. Kita rasa keseorangan, tak ada orang support, kita ditinggalkan, kita rasa macam tak ada apa-apa dalam dunia. Dan itu adalah situasi orang yang ada masalah kesihatan mental. So bila kita doa, religiosity itu membantu kita. Komponen kedua, spirituality, iaitu perhubungan tuan-tuan. Dalam konteks saya pun bila kita merawat pesakit saya sentiasa tekankan bahawa bukan tentang sekadar ibadah saja. Bukan sekadar you cukupkan syarat solat. It's actually about how you want to build. Bagaimana kamu nak membina hubungan itu dengan Allah SWT. Itu yang sangat penting. Dan bila kita nak cakap pasal agama kepada kawan-kawan kita sebenarnya, make sure bahawa kawan kita kenal kita siapa. Kalau macam kita jumpa setahun sekali, lepas tu kita pergi tazkirah dia, tak boleh tuan-tuan. Kita dengan dia kena ada connection dulu. Macam saya kata, kita kena ada connection dulu. Kita kenal dia dulu, hati budi dia macam mana, perangai dia macam mana. Itu baru senang cakap. Kalau tak macam dia pun tak tahu kita pun tak tahu dia. Tiba-tiba datang, kita main terbantai je, silap bulan. Even kalau kita kenal dia, bila kita kenal orang itu, obviously kita tak akan bantai. Kan? Kalau macam kawan-kawan rapat kita ada masalah, kita akan macam, itulah kau, sembayang pun tak sembayang. Aku tengok kau mana sembayang kat surau. Kan kau entah apa kau buat, sembayang kau hujung waktu, pada itu. Kan? Kita takkan buat macam tu sebab itu kawan rapat kita. So biasanya orang yang menggunakan approach yang salah ni biasanya tak kenal kita. Sebab itu dia buat macam tu. Jadi bila kita nak gunakan apa-apa approach saya pun, gunakan ia bila mana kita dah rapat dengan orang tersebut. Bila dah kenal orang tersebut baru kita gunakan dia. InsyaAllah dia berkesan tuan-tuan. Sebab agama ni, dia sebenarnya kalau kawan-kawan saya yang sekular sikit dia tak setuju dengan saya lah, tapi bagi saya agama ni dia memberikan jawapan kepada segala benda. Agama mampu beri jawapan segala benda. Jadi insyaAllah ada je jawapan kat situ. Tetapi bagaimana kita gunakan approach itu yang kena betul. Kalau guna approach yang salah, dia akan backfire kepada diri kita dan orang tersebut. Sebab ramai di kalangan kita di luar sana yang cuba untuk kembali kepada Allah SWT bila ada masalah dan sebagainya, tapi bila dia cuba tu lagi susah dan dia akhirnya menjadi bagi putus asa pula. Of course dalam konteks tu dia ada krisis lah, kita panggil existential crisis pula, cerita lain pula. So itu dia punya pokok dia. Okay, terima kasih Dr. So kalau misal kata sebenarnya kita tunggu lagi soalan ni, sementara dia tunggu soalan tu saya nak tanya jugalah berkaitan dengan gender lah, lelaki dengan wanita ni. Laki-laki mana nak mengaku ada mental dengan dia punya image maskulinnya tu, mana ego ada nak mengaku kan, egonya dan sebagainya. Tapi walhal satu masa kalau satu situasi yang lain dia tak nampak, mungkin orang lain nampak lah. Jadi adakah disebabkan lelaki ni dia maskulin tadi ataupun wanita ni dia lemah, dia cepat ni apa semua, atau sifat wanita itu sendiri, Doktor? Okey, baik. Itu yang apa yang Tuan Haji Khairuddin sebut tu lah, apa yang kita panggil sebagai masculine toxicity. Masculine toxicity ni tuan-tuan, dia mengakibatkan kita gagal untuk mendapatkan bantuan apabila kita sebenarnya memang memerlukan bantuan. Sebab itulah ramai di kalangan lelaki sebenarnya bila dia ada masalah dia akan pergi kepada benda-benda tak elok. Dia jadi kalau zaman-zaman remaja jadi mak rempit lah dan sebagainya, menggunakan dadah dan sebagainya. Dia mencari jalan luar yang konon-kononnya aku tough, aku kuat, aku punya ego kena jaga, aku kena jaga air muka aku dan sebagainya, aku kena buat benda lain. So dia akan mencari benda yang salah dan ia mendatangkan kerosakan yang bukan sedikit, dia akan mendatangkan kerosakan jangka panjang. Itu yang berlaku pada masculine toxicity. Kesilapan dari sudut bagaimana melihat peranan. Sebab dalam setengah-setengah kebudayaan, lelaki yang menangis tu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Lelaki yang nampak lemah itu sangat memalukan. Lelaki yang nampak macam cerita pasal masalah itu macam apa ni lelaki, tak tahu apa ni lelaki. Dia jadi masalah pula. Berbanding dengan wanita tuan-tuan. Anak-anak perempuan kita lah kan. Anak-anak perempuan kita kalau dia ada masalah apa, kita duduk tepi dia, kan, pujuk dia dan sebagainya. Anak lelaki kalau nak nangis sebagainya, apa ni kan, kita apa ni kan, itu pun dah pejam dah budak-budak tu kan.
Budak-budak dah orang sometimes kan cara kita besarkan anak kita pun dia mempengaruhi bagaimana tingkah laku mendapatkan bantuan. So untuk wanita bukan maksud mereka lemah sebenarnya, tetapi kita dah didik mereka, kita bantu mereka macam budak-budak untuk mudah bercerita. Wanita tu sifatnya begitu kan. Kita memudahkan dia. Sedangkan lelaki sebenarnya memerlukan benda yang sama, tetapi kita dididik dengan cara lain. The toxicity of cara itu mengakibatkan mereka tak mampu untuk ke depan dan sebagainya. Of course dari segi coping berbeza. Coping, cara untuk menyelesaikan masalah berbeza. Tetapi yang penting adalah apa sahaja cara coping sekalipun, cara coping tu mestilah cara coping yang sihat. Cara selesaikan masalah sihat. Sebagai contoh, saya katakan ada orang lelaki yang jenis macam dia nak kena keluar mancing kat laut dalam, itu cara coping tu. Ataupun dia mesti nak kena main futsal, itu coping dia. So the physical activity salah satu coping. Hobbies adalah coping dia. So sometimes benda-benda ini kita kena kekalkan, kita kena bantu dia, kita kena galakkan dia untuk continue coping itu, sebab energi tu perlu dikeluarkan. Sebab salah satu cara untuk kita menyelesaikan masalah ialah dengan cara untuk keluarkan the energy tu dengan aktiviti-aktiviti zikir yang membantu mereka menghilangkan, sebab dia aggression tu ada. Bila kita ada masalah tu dia ada agresif, tenaga agresif tu, dan tenaga agresif tu kena dikeluarkan dengan cara betul. Kalau ia tidak dikeluarkan dengan cara betul, macam itulah jadi masalah. Domestic violence, keganasan rumah tangga. Suami ada masalah kemurungan, tetapi nak dapat rawatan malu. Tetapi dalam rumah dia pukul bini lah. Bila suruh buat ini tak nak, buat itu tak nak, duduk murung, duduk dalam bilik dan sebagainya, isau okok. Lama-lama bila keluarga nampak, keluarga tegur sebagainya, yang jadi mangsa anak dan isteri. Sebab apa? Sebab dia tak tahu macam nak dapat bantuan. Which is actually unfortunate. Sedangkan katanya lelaki ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, tetapi dia boleh jadi perosak dalam rumah tangga bila gagal untuk mendapatkan bantuan dengan cara betul. So even dalam konteks penyakit mental sebenarnya, tak ada pun yang kajian yang menunjukkan bahawa penyakit mental ni memang majoriti wanita. Tak, dia almost seimbang sebenarnya. Tapi tingkah laku mendapatkan rawatan yang tidak seimbang. Itu cerita. Okey, terima kasih doktor. Kita ada masa sikit lagi. Saya cuba nak dapatkan pencerahan daripada doktor lah. Kalau misalnya kata COVID tu pun, sakit tu ada stage 1, 2, 3, 4. Kanser pun ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Yang masalah mental ni, kesihatan mental ni boleh tak bagi saya? Stage 1 macam mana rupanya? Stage 2 macam mana? Kalau dah stage kronik tu dah macam mana dah? Kadang-kadang benda ni yang saya balik pada yang asal tadilah. Bila benda ni semua tak mengaku, tak ada, saya okey, tak ada masalah. Dia jaga dia punya maskulinnya, terutama untuk yang lelaki-lelaki lah. Kita tengok dia ni macam ada, tapi kita bukannya pakar nak menentukan dia punya ni situasinya. Dan satu tadi saya tanyakan berkaitan dengan stage. Yang kedua, test yang paling mudah untuk tahu dia ni ada masalah mental ke tak mental. Macam bagi kuis lah, sekarang ni duduk sibuk online ni doktor. Dia online ni kalau doktor sebut tadi Zoom fatigue. Ni online fatigue pun ada. Dia online gambar ada. Entah ke mana dia pergi pun kita tak tahu. Tadi maksudnya kat sini yang pertama soalan saya tadi, stage berapa yang dia punya mental stage. Yang kedua, kaedah paling mudah untuk kita menilai bukan hanya berdasarkan pemerhatian, tapi kita buat digital sikit lah. Bagi orang jawab pakai Google Form. Digital lah sikit, dia tak nampak sangat. Kalau kita nampak berhati duduk tengok, tak boleh, tak jadi. Tu doktor, 2 soalan doktor. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali, adakah masalah penyakit mental ni kita ada stage dia ataupun tahap-tahap dia? Tuan-tuan dan puan, dia ada spektrum. Kita menggunakan konteks spektrum. Spektrum tu maksudnya skala yang besar daripada 0 ke 100 lah, macam tu lah. So spektrum yang biasa kita gunakan ialah masalah-masalah kesihatan mental biasa yang kita hadapi diakibatkan oleh situasi ataupun suasana tertentu ataupun isu-isu tertentu yang mengakibatkan ada isu kesihatan mental yang biasanya bersifat terhad dan sudut tempoh masa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bila kita cakap tentang konteks penyakit pula, tuan-tuan dia ada 4 komponen utama untuk kita menunjukkan bahawa keterukan penyakit tersebut. Komponen pertama adalah gejala ataupun tanda-tanda penyakit tersebut yang macam Tuan Haji Khairul kata, nampak dah ni tapi dia tak mengaku lagi. Nampak tapi tak mengaku lagi. Itu adalah gejala-gejala yang kita nampak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tempoh penyakit tersebut. Tempoh penyakit gejala tersebut mestilah panjang. Dia bukan hari ni elok, esok tak elok, lusa tak elok, tulat tak elok pula dan sebagainya. Itu mungkin lebih kepada stres ataupun masalah burnout dan sebagainya. Isu-isu kesihatan mental yang tidak sampai tahap penyakit mental. Sebab itulah dia ada hari okey, ada hari tak okey. So bila kita cakap sampai tahap stage yang tak elok tu, yang jadi sakit tu, biasanya memang everyday tak okey tuan-tuan. Tuan-tuan nampak sangat.
Sama rakan-rakan sekerja memang nampak sangat ketara sangat. Tapi dia tak ngaku, aku okey. Tapi kita semua dalam office tempat, ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullah. Semua dada tengok dia. Kan sebab apa jadilah dengan si Ahmad ni kan, atau apalah jadi dengan si Kim kan. Kenapalah dia macam tu, kenapalah dia tak ambil awal. That point kita boleh katakan bahawa seseorang itu dah sampai tahap poor insight. Hilang kesedaran di sudut penyakit. Mungkin pada peringkat awal dia tahan. Itu yang saya kata panggil snap tu. Bila snap tu tuan-tuan, ramai di kalangan kita akan hilang kesedaran tentang penyakit. Sebab itu dia akan menafikan. Itu adalah stage yang saya kira di antara yang paling ringan. Stage seterusnya ada juga yang masih ada kesedaran tapi dia meningkat ke stage seterusnya iaitu mild, moderate, severe lah. Yang mild tu dia boleh berfungsi tetapi kefungsian dia mungkin sampai tahap 50% saja. Kefungsian di tempat kerja macam kita nampak lah je slow, termenung sini, termenung sana. Kadang-kadang dia masuk bilik air tak apa dia buat sejam 2 jam. Rehat dia entah ke mana dia pergi. Nak kata dia pergi mengular, tak mengular atau apa. Tapi kita tengok dia macam termenung, tak tahu. Dia pun tak tahu apa dia buat, orang pun tak tahu apa dia buat. Kan? Ini bukan cerita macam dia main game, main layan Netflix, tak ada, bukan. Dia bukan mengular. Dia lebih kepada tak tahu, dia hilang. Kita panggil sebagai dia mula disengage daripada dunia. Stage terusnya tuan-tuan, untuk kita kena pasti sama ada teruk atau tidak adalah apabila seseorang itu hilang kefungsian dari 3 sudut kehidupan dia. Yang pertama, kita sudah tidak kenal siapa dia. Kita yang tengok pun tak kenal diri siapa dia, or dia sendiri pun tak kenal diri dia dah. Personality mereka berubah secara 100%. Itu adalah menunjukkan bahawa mereka dah teruk. Yang kedua adalah kefungsian dalam lingkungan sosial. Sebagai seorang rakan, sebagai seorang kawan sekerja, sebagai seorang ayah, ibu, anak dan sebagainya. Mereka sudah tidak gagal untuk berfungsi sebagaimana sepatutnya dalam konteks mereka, status sosial mereka. Itu adalah yang kedua yang menunjukkan bahawa mereka teruk. Dan yang ketiga adalah kehilangan kefungsian sebagai seorang pekerja sendiri. So bila performance tu menjatuh secara mendadak, macam kita kenal dia siapa, kerja mungkin 10 tahun, 20 tahun atau 5 tahun, 6 tahun. Kita tahu cara kerja dia macam mana. Kita tahu bahawa dia punya fungsi ni memang bagus ni. Tapi tiba-tiba kita tengok this year macam teruk sangat kan. Bukan masalah malas, kita tahu dia bukan malas. Kita tahu dia bukan buat perangai. Kita tahu dia bukan ini orang dia. Kita tak kenal dia, dia tak boleh berfungsi dalam rumah tangga dia dan dia tak boleh berfungsi tempat kerja. Itu adalah kita panggil sebagai salah satu komponen terpenting yang menyatakan bahawa mereka sudah sakit dan memerlukan rawatan yang khusus, yang spesifik. So macam mana kita nak monitor diri kita ni? Apa ada tak online ke DAS dan sebagainya? Saya rasa kebanyakan tuan-tuan dah biasa dengan DAS, Depression, Anxiety and Stress Scale yang kita boleh gunakan sebagai kita panggil panduan, spesifik panduan yang mudah-mudah untuk tuan-tuan dan puan mengenal pasti sebab ada tuan-tuan dan puan ada mengalami masalah-masalah kesihatan mental yang mengganggu atau tidak. Tetapi saringan ini bukanlah untuk kita mendiagnosa penyakit. Dia lebih kepada saringan masalah kesihatan mental dan ia perlu diulang secara berkala tuan-tuan. Dia tak boleh buat sekali untuk setahun, tak boleh. Kalau tuan-tuan dan puan rasa macam ada masalah, seminggu, 2 minggu sekali, repeat dan repeat. Kita tengok macam mana kita punya perkembangan. Kalau ada 2-3 kali test buat tu, 3 kali betul-betul, 3 minggu betul-betul atau sebulan kita buat betul-betul seminggu sekali, memang tak elok. Kena dapatkan bantuan. Kalau minggu ni kita buat, teruk sangat. Minggu depan kita repeat, nampak elok sikit. Maksudnya ia tidaklah sampai tahap yang mental, lebih kepada gangguan kesihatan mental. Dan tuan-tuan dan puan kena faham, bila baca buat saringan tuan-tuan puan, jangan main terus jawab soalannya. Baca dua arahan betul-betul. Sebab kadang-kadang arahan tu kata for the past 1 week. Contohnya macam DAS dalam tempoh seminggu ini, apakah perasaan anda dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena baca betul-betul. Kadang-kadang kita tengok memang ada rasa ni, kadang-kadang selalu dah 10 tahun dah. Ini kan cerita 10 tahun ni seminggu. Seminggu. Spesifik baca betul-betul. Okay. Yang seterusnya adalah sebenarnya tuan-tuan ada banyak sebenarnya aplikasi atas talian yang juga boleh membantu tuan-tuan. Satu, untuk membantu tuan-tuan kenal pasti tuan-tuan ada masalah atau tidak. Yang kedua, dia akan bagi tips terus. Aplikasi contoh tuan-tuan type je apps for anxiety, apps for depression, apps for stress, apps for burnout. Ada apps, dia ada saringan dia. Dia ada saringan dia dan juga pada masa yang sama dia ada cara untuk kita kenal pasti bagaimana nak selesaikan masalah tersebut secara ringan-ringan. Kita panggil self-help, cara untuk bantu diri. Simple je, jangan fikir pasal kena makan ubat, terasa mental kena ubat. Tak semestinya. Ubat tu the last resort. Alhamdulillah. Terima kasih doktor.
Dia part yang ke last kali tu berkenaan dengan apps for anxiety, apps apa-apa. Jadi sekarang ni dah ada software dah. Tapi kita ni dah ke arah digital ni, kena digitalisasikanlah kita ni. Kita gunakan tu sebagai satu platform untuk kita menilai dan kita tahu tentang situasi kita pada ketika ini. So doktor, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan ni. Tapi saya bagi peluang pada doktor untuk sebagai satu pesanan dan juga permunian kepada kami-kami daripada anggota tabung haji, keluarga tabung haji ini, supaya kami dapat melihat mental ataupun evolusi kesihatan mental ni, pre and post PKP ni sebenarnya banyak manfaat dan tak boleh berhenti setakat ni saja. Dia kena ada moving forward, kena belajar, kena membaca, kena mentelaah, kena tengok apa ni doktor punya link-link yang ada. Kena bagi juga tu link ataupun ada bual bicara doktor, sebab doktor penuh dengan online punya schedule. Jadi silakan doktor, dalam masa 2-3 minit lah. Okey, insyaAllah, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Yang pertama sekali saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, kebanyakan masalah kesihatan mental dia berbentuk sementara. Dia sifatnya sementara, sebab hidup kita ni bukan sentiasa cantik tuan-tuan. Ada ketikanya kita tak okey. Itu adalah normal manusia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan puan hidup 70-80 tahun, hari-hari okey je, itu saya rasa lebih kepada mungkin robot. Even robot pun perlukan kita panggil sebagai proses untuk perbaiki, upgrade model dan sebagainya kan. Manusia macam tu. So bila kita berhadapan dengan masalah, insya-Allah dia akan pergi. Bila ada masalah, insya-Allah dia akan pergi. Bila ada masalah, insya-Allah dia akan pergi. Itu adalah sifat manusia. Even penyakit pun tuan-tuan, penyakit mental sekalipun dia ada peluang untuk sembuh. Bukannya kata kalau penyakit mental tu habislah kau. Tidak memang ada peluang untuk sembuh, kita panggil sebagai recovery. Jadi tuan-tuan, dalam konteks sekarang ni, last word daripada saya, dalam konteks kita berhadapan dengan pandemik, berhadapan dengan bencana dan sebagainya, berhadapan dengan wabak dan sebagainya, ada 5 perkara yang tuan-tuan dan puan kena jaga. InsyaAllah masalah kesihatan mental tu lebih mudah dibantu. Sebab ramai orang bila cakap tentang masalah penyakit mental ni, dia cerita macam apa tips dan sebagainya. Dan ini 5 tips yang mudah-mudah untuk tuan-tuan dan puan amalkan, buat elok-elok. InsyaAllah dia akan membantu kesihatan mental kita, emosi kita dan psikologi kita. Yang pertama sekali adalah kesihatan fizikal tuan-tuan dan puan. Kalau ada penyakit apa-apa, pastikan rawatan yang kita terima adalah optimum. Pastikan kesihatan fizikal kita adalah optimum. Itu adalah sangat penting untuk kesihatan mental kita. Yang kedua tuan-tuan dan puan adalah tentang makan kita. Aturkan makan kita elok-elok. Makan secara teratur, makan secara sihat tuan-tuan. Makan mudah-mudah, ringkas-ringkas, sihat, teratur dan juga kecilkan kita punya saiz menu kita ataupun saiz makanan kita. Yang ketiga adalah kita kena elakkan diri kita daripada benda-benda yang mendatangkan mudarat. Alkohol, dadah, rokok dan sebagainya. Benda-benda yang mendatangkan mudarat tuan-tuan, tinggalkan. Jangan bawa mudarat ke dalam badan kita, tak berbaloi tuan-tuan. Yang keempat yang kita kena jaga adalah tidur kita. Tidur kena teratur, tidur kena ikut jadual, tidur, kena rehat. Allah jadikan malam untuk rehat, jadikan malam untuk rehat. Bukan malam tu untuk berjaga buat kerja, jadikan malam untuk buat benda-benda yang tak patut kita buat. Jadikan malam untuk kerehatan, offline bila waktu malam. Offline tuan-tuan. Tak ada keperluan tu online, offline. Tak perlu bersosial media waktu malam dan sebagainya. Tidur adalah untuk rehat bersama dengan keluarga dan sebagainya. Gunakan masa itu untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan last kali adalah exercise, senaman tuan-tuan. Kita ni tua ke muda ke, tak ada masalah ke dan sebagainya, jadikan ia adalah satu amalan yang rutin. Sebab exercise, senaman tuan-tuan, walaupun sedikit yang kita gunakan, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang baik untuk kesihatan fizikal dan juga mental dan psikologi kita. Benda mudah, 5 benda yang mudah: physical health, pemakanan, elakkan benda tak elok, tidur dan senaman. Tuan-tuan dan puan-puan jaga, insyaAllah dia akan bantu tuan-tuan. Saya setakat itu saja Tuan Haji, saya serahkan kembali ke Tuan Haji. Okey, terima kasih Doktor. Cumanya dalam alamin ni ada satu soalan masuk pula tu. Saya pun tak sampai hati membiarkan dia macam tu. Jadi bolehlah doktor, bagilah belanja sikit. Adakah sinar untuk pesakit mental ini sembuh walaupun tidak 100% seperti asal? Silakan doktor, belanja sikit. Mute doktor, mute. Minta maaf, dah mute dah kan. So dah habis cakap mute. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan, apa-apa penyakit pun dia ada rawatan dia. Apa-apa penyakit pun insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh sembuh. Dalam konteks penyakit mental pun
ada sembuh. Walaupun kita tahu bahawa ada setengah-setengah penyakit mental tu dia chronic and relapsing. Maksudnya dia bersifat kronik dan juga dia boleh berulang-ulang. Tetapi di antara dia berulang tu tuan-tuan pun boleh sembuh 100%. So memang kita tak boleh kata macam itu bukan sembuh doktor. Itu pun sembuh juga. Kadang-kadang kita letak label sembuh tu macam terlalu tinggi sangat. Jadi kita susah juga. Dan ramai di kalangan pesakit-pesakit kita yang dah pun sembuh tetapi risau tentang emosi-emosi negatif. Ada pesakit saya yang kemurungan, dah sembuh dah, 100% hilang tak ada masalah kemurungan. Tetapi dia kata, doktor kadang-kadang saya rasa sedih doktor, saya okey ke tak ni? Sedih normal tuan-tuan. Apa-apa emosi negatif pun normal. Berdasarkan situasi dan suasana dan stres yang kita ada. Selagi mana emosi kita berdasarkan situasi, suasana dan stres yang kita ada, insyaAllah itu adalah normal. Walaupun kita ada penyakit mental. Saya kata setakat itu saja. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Rostam bin Mak Zain, pakar psikiatrik daripada Hospital Sultanah Bayah, ya, Kedah, Alustar Kedah, dan saya doakan semoga apa yang dikongsikan tadi dapat dimanfaatkan, dan paling penting sekali anggota tabung haji kena sihat. Mengikut rekod kita punya semua anggota punya indeks kesejahteraan tu alhamdulillah meningkat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Rostam atas perkongsian tadi, dan semoga terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, dan semoga apa yang kita dengar akan kita manfaatkan, dan beberapa perkara termasuklah bahawa pesakit mental tu bukan berertinya kita lemah iman, bukan kita tak pandai, tapi itu sebagai satu proses. Dan insyaAllah apa yang kita peroleh, kita manfaatkan, kita panjang-panjangkan, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat dan kepada tim akrab. InsyaAllah kita gunakan sebagai satu idea ataupun platform semasa kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan jadi saya ingat itu saja. Terima kasih kepada semua, dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada keterlanjuran kata terkasar bahasa. Jadi dengan itu saya serahkan semula kepada Tuan Haji Hanif. Dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan Haji dengan sesi Tuan Haji. Okey, tuan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dah banyak belajar berkaitan dengan evolusi kesihatan mental pre dan post PKP. Yalah tuan-tuan pun sendiri yang mengalaminya dan menghadapinya. So kita sama-sama dapat amalkan 5 tips akhir tadi. Pada akhir tadi Dr. Mak Rostam kita dah berkongsi berkaitan dengan penjagaan kesihatan kita, makan kita, jangan ada penyalahgunaan bahan, tidur yang mencukupi, dan juga exercise yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Okey, tuan-puan, saya suka untuk saya kongsikan juga berkaitan dengan sambutan bulan kaunseling pada tahun ini. InsyaAllah kita adakan banyak sesi-sesi bersama dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh lihat di Google Site yang telah dikongsikan di email semalam, dan yang terdekat insyaAllah pada esok hari insyaAllah kita akan ada satu hari 24 jam akan dikendalikan oleh semua akrab dan kaunselor tabung haji, iaitu Chit Chat Career Booster. Tuan-tuan boleh layari di screen di Google Site ataupun di link yang kita akan kongsikan nanti. So alhamdulillah hari ini kita pun dah lihat banyak chit-chat bersama dengan anggota, menyampaikan, meluahkan perasaan ataupun berkongsi sama satu sama lain, dan juga menyokong antara satu sama lain. Okey, dan suka untuk saya ingatkan juga berkaitan dengan kuis terkumpul. So kita akan ada kuis terkumpul bagi setiap sesi. So untuk hari ini kuis terkumpulnya adalah ini. Soalan untuk hari ini adalah bagaimanakah mempertingkatkan kemahiran pengurusan dan kepimpinan. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang bersama hari ini boleh lihat soalan ini dan kumpulkan soalan ini, dan kita akan hebahkan berkaitan dengan bila dan masa bagaimana untuk menyertai kuis terkumpul nanti. Okey, soalannya adalah bagaimanakah mempertingkatkan kemahiran pengurusan dan kepimpinan. Okey, seterusnya saya ingin ingatkan juga berkaitan dengan CSI. InsyaAllah
tim Rusia sambutan bulan kaunseling akan menghebahkan berkaitan dengan link di ruangan chat tadi di YouTube channel kita pun kita dah kongsikan, dan di Google Site kita pun kita ada hebahkan berkaitan dengan penilaian kepada sesi yang telah dilaksanakan pada hari ini. So, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada panel, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada semua penonton. InsyaAllah kita bertemu lagi pada program yang akan datang. InsyaAllah ia memberi manfaat kepada kita semua. So, setakat itu saja untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.